warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Dengar tak suara Ustazah? Sihat, alhamdulillah. dengar. Dengar? Okey, kalau dah dengar. Okey. Semua sekarang duduk kat rumah ke? Kat rumah? Okey. Okey, Ustazah hari ni akan mengajar awak semua. Hari ni pertama itu Ustazah nak bertanya lah kan kepada awak semua. Dah bersedia ke semua untuk belajar? Dah, insyaAllah. Okey, bagus. Okey, Ustazah nak tunjukkan sesuatu video. Awak semua lihat Kejap, saya tunjukkan. Baik. Kejap Ustazah tutup suara tau. Nak buka video ni kena tutup suara. Baik. Kejap Nanti kau nak bagi hadiah apa dekat cikgu kelas kita? Ni, mak aku ada belikan handbag untuk bagi hadiah dekat cikgu. Hah? Handbag? Mahal tak? Mestilah mahal. Kau bagi hadiah apa pula? Oh, tak adalah. Aku cuma bagi hadiah jam tangan jenama Ji Terkejut je. Bapak aku belikan. Mahal tu jam Ji Terkejut. Orang tengah buat apa ni? Oh, Ai. Kita dah bincang nak bagi hadiah apa dekat cikgu sempena Hari Guru. Kau nak bagi hadiah apa dekat cikgu? Oh, mak ayah saya bukan orang senang. Jadi saya cuma buat kad ucapan sendiri je untuk cikgu. Hah? Buat kad je? Apalah miskin sangat kau ni, Ai. Hari Guru, kita kenalah bagi hadiah mahal-mahal dekat cikgu untuk membalas jasa mereka mengajar kita. Takkan bagi kad je untuk balas jasa cikgu. Dahlah buat sendiri je. Betul tu. Lagipun, mana tahu cikgu lepas ni boleh bagi markah tinggi kat kita sebab kita bagi cikgu hadiah mahal. Dengar. Apa dalam video tu? Cerita pasal apa video tu? Hari Guru. Pasal 3 orang murid nak bagi hadiah kat guru tapi seorang tu tak mampu. Dia nak bagi kad ucapan tu. Tak dengar apa? Ada 3 orang murid, dia nak bagi hadiah pada guru sempena Hari Guru. Tapi ada seorang tu dia tak mampu dan dia cuma bagi kad ucapan je. Bagus Afrina. Okey, berdasarkan video tadi, dia menunjukkan ada beberapa orang murid ingin memberi hadiah dan menunjukkan ada pelajar miskin yang tidak boleh beri, hanya memberi kad. Jadi, tajuk kita hari ni apa semua? Murid-murid? Hadiah. Cerpen apa yang kita belajar hari ni? Cikgu. Cerpen. Apa? Cerpen apa yang kita belajar hari ni? Pasal melalui video tadi. Cerpen hadiah. Betul. Okey, terima kasih Afrina. Okey, Ustazah. Hani sebelum. Apa? Hani. Bagus Afrina. Okey, cerpen hadiah yang kita belajar hari ni. Ustazah ingin mengajar cerpen ni secara terperinci. Okey, Ustazah akan tunjukkan nota. Awak semua perlu memahaminya dengan sebaik mungkin ya. Dengar dan tengok dan catat ya. Semua murid-murid. Baik. Sekejap ya. Okey, cuba baca semua maksud sinopsis tu. Cuba baca, seorang. Ikutlah yang maksud sinopsis. Jangan malu. Kat mana? Afrina baca. Yang maksud sinopsis. Tak apa. Bukan sebab apa Baca itu? je. Maksud sinopsis tu. Ustazah Nampak kena tak? present. Kejap. Okey dah. Dah nampak. Dah nampak?
Dah. Okey. Dah. Okey, Ustazah akan tunjuk. Belum Ustazah akan baca dulu, dia akan tunjukkan apa maksud sinopsis, apa maksud tema. Okey, maksud sinopsis, iaitu ringkasan memberikan gambaran umum tentang suatu perkara. Maksudnya ringkasan tu iaitu ringkasan pendek, maksudnya gambaran umum tentang suatu perkara. Contohnya cerpen. Cerpen dia hanya menunjukkan sinopsis, ringkasan yang bukan terperinci, hanya dari segi permulaan hingga akhiran. Dan sinopsis ini iaitu ringkasan cerita lebih kurang 100 hingga 150 patah perkataan saja. Ringkasan ni hanya pendek saja, dia bukan cerita dari maksudnya dia bukan cerita sepenuhnya beribu-ribu patah perkataan, tapi hanya 100 hingga 150 patah perkataan. Dan mengandungi huraian cerita mengikut urutan masa berdasarkan plot. Okey, plot saya akan tunjukkan sekejap Okey. Nampak tak semua ni? Nampak tak? Nampak. Nampak? Okey. Okey. Apa plot tu? Cuba baca. Plot. Seorang baca. Menghubungkan peristiwa. Menghubungkan Okey, siapa tu? peristiwa Hanif. peristiwa. Hanif. Okey, menghubungkan Menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam karya, mengemukakan faktor sebab dan akibat, susunan peristiwa mengikut imajinasi pengarang. Okey, dasarkan sinopsis tu dia mengandungi plot iaitu permulaan hinggalah peleraian perakhiran. Permulaan tu iaitu eksposisi. Pengarang mendedahkan jalan cerita secara ringan. Maksudnya daripada permulaan tu mula-mula yang jadi siapa dia menunjukkan watak utama. Contoh cerpen ni, siapa watak utama dia? Watak utama dalam cerpen hadiah ni, siapa? Siapa Azizah. watak utama? Azizah kan tadi? Adik-adik? Azizah cikgu. Ha? Azizah. Azizah, Azizah. betul Azizah. Jadi mula-mula dia menunjukkan permulaan dan cerita ni Azizah. Jadi dia menunjukkan watak Azizah tu macam mana. Jadi watak sampingan contohnya ibu dia, lepas tu cikgu Zaleha, cikgu-cikgu yang di sekolah. Lepas tu perkembangan. Sebab dan akibat yang menyebabkan konflik. Konflik apa yang berlaku waktu perkembangan tu? Lepas tu pertambahan watak sampingan, tambahan tu watak-watak sampingan. Dan perumitan. Konflik ni menjadi rumit apabila dalam cerita tu Azizah tu tiada duit untuk beri hadiah kepada cikgu Cikgu siapa? Leha. Cikgu Zaleha. Cikgu Leha. Betul, Cikgu Zaleha. Lepas tu jalan cerita tu dapat unsur suspens lah sebab Azizah tu tidak dapat memberi hadiah yang mahal macam kawan-kawannya. Jadi dia barang untuk menaik perhatian pembaca untuk terus membaca. Kemuncak dia klimaks cerita. Klimaks cerita dia iaitu permasalahan sampai ke tahap maksimum dan semakin kompleks. Jalan cerita menjadi seolah tak ada jalan keluar kerana permasalahan yang terjadi kepada watak utama. Jadi watak utama tu waktu kemuncak tu ibu dia tu memberi cadangan lah untuk buat jahit apa untuk ayam apa, mengayam apa. Awak semua dah baca Tudung ke? Saya dah saji. suruh baca kan semalam? Tudung saji Ustazah. Tudung saji, betul. Tudung saji. Okey, jadi perakhirannya permasalahan karya akhirnya dapat diselesaikan. Jadi sesebuah karya tu boleh mempunyai akhiran yang menggembirakan ataupun menyedihkan. Faham tak semua? Faham. Faham? Okey, bagus. Okay, seterusnya iaitu saya akan bentangkan pasal tema. Okey, kalau sinopsis, awak semua kalau pergi beli buku cerita ke, awak tengok apa dulu sebelum tu? Awak nak lihat kandungan ke sinopsis ke apa? Alright. Sinopsis. Cover. Okey, mesti awak tengok sinopsis kan? Jadi, berdasarkan cerita ni mesti kita perlu menghuraikan cerita dari awal hingga akhir tapi hanya pendek sahaja. Okey, seterusnya iaitu masuk tema. Apa masuk tema? Cuba baca seorang. Saya pilihlah senang. Kejap Saya pilih. Yang lelaki kejap. Will ikhlas. Cuba baca. Hello. Ya, saya. Masuk tema, cuba baca. Masuk tema. Will ikhlas. Idea dasar. Ya. Idea dasar. Cuba baca. Idea dasar atau persoalan pokok dalam sesebuah karya sastra. Tema hanya
Baca je. Tak apa, teruskan. Tema hanya Baca ada je. satu sahaja. Tema sesuatu karya Tema hanya ada. satu sahaja. Betul. Tema sesuatu karya Lepas tu? lazimnya dapat diketahui hanya sesudah karya itu. Banyak perkara yang dapat Betul? dijadikan tema bagi sesuatu karya. Misalnya keadilan, perjuangan, sejarah, kemiskinan, kemanusiaan, kehijauan alam dan sebagainya. Okey, terima kasih Min. Okey, Sama-sama. berdasarkan tema tu maksudnya idea dasar, idea utama ataupun persoalan pokok dalam sesebuah karya sastra. Okey, maksudnya tema ni apa yang diutamakan dalam cerita tu. Contohnya cerpen hadiah yang apa yang perlu dikaitkan dengan tajuk cerpen tu yang ditekankan dalam cerita tu. Jadi tema tu hanya ada satu sahaja, jadi tidak ada banyak. Dan tema suatu karya lazimnya dapat diketahui hanya sesudah karya itu. Maksudnya kita baca seluruh cerita tu baru kita tahu apa sebenar yang ingin ditekankan, iaitu tema. Faham tak pelajar-pelajar? Faham. Faham? Okey, dengar. Faham. Catat. Catat dalam buku tulis. Faham. Banyak perkara yang dapatkan dijadikan tema bagi suatu karya. Contohnya keadilan yang ditekankan, perjuangan. Contoh kalau ada cerpen, novel yang tekankan kepada masa-masa peperangan dulu, dia lebih tekankan perjuangan seorang pejuang. Dan sejarah, kemiskinan, kemanusiaan, kehijauan alam. Maksudnya dia tekan dan fokus. Jadi contoh kalau cerpen tu dia fokus kepada kasih sayang terhadap bapa, maksudnya cerpen tu kasih sayang terhadap ibu bapa. Itulah tema dia. Faham tak? Faham. Okey, bagus. Kita seterusnya pergi masuk persoalan. Okey, maksud persoalan iaitu cuba baca satu pilih pula Kejap. Sekejap Mai Sarah. Cuba baca. Persoalan. Mai Sarah. Nah, ya ke? Mai Sarah. Awak baca. Mai Sarah. Siti Mai Sarah. Mana? Cuba baca. Kejap ya, Kejap. Saya tunjuk. Okey, cuba baca masuk persoalan tu. Mai Sarah. Maksud persoalan Perkara-perkara. Okey. kecil dalam sesuatu karya yang ada hubungannya dengan tema. Lepas tu? Biasanya lebih daripada satu, iaitu semakin panjang sesebuah karya, semakin banyaklah persoalannya. Dalam sebuah benda ni Ustazah? Genre. Dalam sebuah genre sastera, terdapat banyak persoalan yang hendak dipaparkan oleh penulis. Persoalan yang timbul dalam sesebuah karya adalah untuk menghidupkan dan memperkukuh tema. Okey, bagus. Terima kasih Mai Sarah. Okey, persoalan itu perkara kecil. Perkara yang menjadi persoalan dalam fikiran. Contoh kita baca cerpen. Mesti kita bermain di fikiran kita. Apa yang terjadi, kenapa berlaku. Semua tu persoalan. Persoalan kecil. Dan biasanya lebih daripada satu. Persoalan tu bukan macam tema tadi. Tema hanya ada satu. Tapi persoalan dia ada banyak. Okey, semakin panjang sebuah karya tu contoh novel. Yang sekarang kita belajar cerpen. Kalau novel semakin banyaklah persoalan. Kalau cerpen ni mesti mungkin dia ringkas tapi dia hanya ada beberapa persoalan dalam cerita ni. Dalam sesebuah genre sastra terdapat banyak persoalan yang apa-apa oleh penulis. Mesti banyak. Dan persoalan yang timbul dalam sebuah karya adalah untuk menghidupkan dan memperkukuhkan tema. Jadi karya tu dia hendak menghidupkan lagi cerita tu supaya pembaca tu akan yakin apa yang terjadi. Oh macam tu. Faham tak pelajar-pelajar? Faham. Okey. Ustazah dah habis terang pasal masuk sinopsis, tema dan persoalan. Okey, boleh tak Ustazah terpilih beberapa orang untuk terangkan balik apa maksud sinopsis. Ustazah pilih tau. Syekh Akmal.
Syed. Syed. Syed, Online lah. Syed, apa awak faham pasal sinopsis? Sinopsis ni maksudnya Kuat sikit. Kuat sikit Ustaz tak dengar. Maksud Ha. sinopsis dia ringkasan yang memberikan gambaran umum tentang sesuatu perkara. Yang Ha. kedua, ringkasan cerita lebih kurang daripada Syed? menguraikan cerita mengikut urutan masa pengajaran. Okey. Faham ke Syekh maksud sinopsis tu apa? Syekh faham tak? Faham? Okey. Saya kepilih Fatihah. Fatihah, no Fatihah. Maksud tema. Fatihah. Fatihah no Fatihah binti nampak. Adlan. Fatihah. Tak apalah. Okey. Kejap. Apa tu? Ustazah akan teruskan pembelajaran kita. Okey. Ustazah nak semua ada ke buku Ku Ingin Terima Kasih ni? Ada ke? Semua ada ke? Ada. 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 Semua ada ke? Ada. Okey. Ustazah bagi masa dalam masa mesti ada yang perlu baca lagi dalam masa 5 minit ataupun 6 minit. Baca dari buku surat pertama hingga akhir. Ustazah bagi masa. Okey, boleh tak? Boleh? Muka surat pertama cerpen tu ke? Cerpen hadiah. Cerpen hadiah. Cuba baca muka surat yang ni. Yang saya ketunjuk ni. Cerpen hadiah. Muka surat 41. Muka surat 41. 41. Cerpen hadiah. Cuba baca ya, saya bagi 5 minit. 5 minit. Faham betul-betul. Nampak tak? Saya buka dalam ni, nampak tak ni? Nampak. Okey, tengok. Cuba baca. Saya bagi masa untuk bagi 5 minit ataupun 6 minit untuk baca cerpen ni sekejap. Cuba faham betul-betul ya. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis tentang cerpen hadiah. Semua ada buku ke? Buku ni? Ku Ingin Terima Kasih? Ada. Okey, Ada. cuba baca. Cuba baca. Baca sekejap, faham betul-betul tau. Faham betul-betul apa yang disampaikan oleh penulis. Muka surat 41 dah habis baca ke? Dah. Okey, seterusnya muka surat yang seterusnya. Muka surat 42. Okey, muka surat 42. Yang Hamidah tu. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, baca. Nampak. Ustazah dah suruh awak semua baca semalam, tapi Ustazah nak awak baca sekali lagi. Cuba fahami apa yang penulis ingin sampaikan.
Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 43. Dah ada buku kan semua kan? Boleh baca dalam buku tu. Sebab dalam ni tak nampak sangat. Baca dalam buku tu. Ku ingin berterima kasih. Tajuk cerpen hadiah. Dah habis baca semua bagi tahu tau. Pasal bagi masa 5 minit sahaja untuk baca. Okey, semua dah habis baca ke? Dah, okey. Semua dah habis dah ni? Okey, Ustazah akan bentangkan apa sebenar cerita ni, apa sebenar sinopsis cerita ni. Kejap ya. Okey, dengar betul-betul. Catat semua pasal cerpen hadiah ni. Lepas ni saya akan tanya dan ceritakan balik tentang cerpen hadiah dari awal hingga akhir. Okey, nampak tak? Ni, slide ni. Nampak tak semua? Nampak? Okey, kita pergi ke cerpen hadiah. Okey. Kisah dari cerpen hadiah ni, dia mengisahkan sekumpulan murid-murid. Ini ialah permulaan. Kerana pelok, ia ialah permulaan. Sekumpulan murid-murid yang sedang bercakap-cakap mengenai hadiah yang akan diberikan kepada guru kesayangan mereka sewaktu hari guru yang akan tiba tidak lama lagi. Okey, semua murid-murid tu duduk bercakap lah pasal hadiah ni. Nak bagi apa ke cikgu ni, nak bagi apa ke cikgu Zaleha ke, cikgu tu. Setiap murid tu masing-masing menceritakan mengenai kehebatan hadiah dia berikan. Jadi semua murid dalam lingkungan Azizah tu ingin beri hadiah yang mahal-mahal, membuatkan Azizah tu jadi rasa kecewa sebab dia tidak dapat bagi hadiah yang mahal kepada guru. Jadi Azizah tu seorang pelajar yang miskin, tidak mampu untuk membelikan hadiah kepada guru kesayangannya, Cikgu Zaleha. Jadi orang lain, kawan-kawan Azizah tu semua nak bagi hadiah macam-macam. Apa hadiah yang dibagi tahu dari cerpen tadi? Murid-murid, apa hadiah yang kawan-kawan Azizah tu nak bagi ke cikgu? Yang mahal. Ada Hadiah apa? Ada pasu bunga dari Paris. Pasu bunga dari Paris. Jadi semuanya mahal-mahal. Membuatkan Azizah ni rasa macam terpencil lah. Malu. Sebab dia seorang yang tidak tahu apa yang hendak diberi dan dia tidak ada duit untuk memberi hadiah kepada guru. Jadi Azizah ni seorang pelajar tu dia miskin, jadi dia rasa risau dan sedih kerana tidak mampu untuk memberi hadiah untuk gurunya. Jadi Azizah tu masa perkembangan tu Azizah tu cubalah meminta duit daripada emaknya, namun hampa kerana emaknya tu menyatakan bahawa dia tidak punya duit untuk diberikan pada Azizah. Sekali lagi lah Azizah tu kecewa sebab semua kawan-kawan dia semua nak bagi hadiah mahal kecuali Azizah. Jadi Azizah pun cuba minta duit pula dengan bapanya. Tapi bapanya kata tak ada duit juga. Jadi Azizah lagi. Kalau awak semua mesti sedih kan? Sedih. Mesti awak semua sedih. Jadi itulah perasaan yang digambarkan Azizah tu. Kenapa dia tidak dapat beri hadiah kerana dia miskin. Dia tiada duit. Dia terpaksa meminta bapanya, jadi dia rasa macam kecewa. Tapi namun Azizah sekali lagi terpaksa menerima hakikat bahawa keluarganya tidak mampu untuk memberi duitnya kepadanya. Jadi dia pun terimalah hakikat. Ke klimaks dan ini akhir. Azizah rasa lega lah kerana emaknya telah mencadang Azizah buat apa? Dia cadang kata apa? Turun saji.
tuduh saji, betul, tuduh saji kepada Cikgu Zaleha. Jadi Azizah pun fikir, betul juga mak aku bagi tahu ni. Jadi dia pun mempelajarilah cara mengayam daripada emaknya, mengayam. Azizah berusaha untuk menyiapkan tuduh saji yang cantik untuk diberikan pada Cikgu Zaleha. Jadi apabila hari guru tu tiba, Azizah tu gembira untuk memberikan hadiah kepada cikgu kesayangan. Jadi awak semua kalau dapat berikan hadiah kepada cikgu sayang, awak semua gembira kan? Gembira. Gembira, betul. Jadi dia dah dapat beri hadiah tu walaupun hanya tuduh saji, tapi dia rasa puas hati. Jadi setelah menyerahkan hadiah kepada Cikgu Zaleha, Azizah dikejutkan dengan tawaran oleh Cikgu Zaleha kepadanya mengenai satu pertandingan. Jadi Cikgu Zaleha ni terlalu prihatin kepada Azizah kerana dia panggil Azizah apa? Profesor kan? Profesor Azizah. Dalam cerita cerpen ni, Cikgu Zaleha tu panggil Profesor Azizah kerana dia tu, Cikgu Zaleha ni seorang guru yang berkredibiliti dan juga dia faham perasaan pelajar-pelajar dan juga apa kesusahan yang dialami oleh Azizah. Jadi setelah menerima tawaran tersebut, Azizah tu telah berusaha berdaya upaya untuk menghasilkan pelbagai rekaan yang berkualiti dan menarik. Jadi Azizah tu berjaya memenangi apa semua murid-murid? Dia berjaya memenangi Ada kat atas. Pertandingan keraf tangan peringkat Dia orang daerah. turun makan tapi tak turun. Memenangi pertandingan keraf tangan peringkat daerah. Ya, betul. Dia memenangi pertandingan raftangan peringkat daerah sebabkan apa dia? Keistimewaan bakat dia tu yang boleh mengayam tuduh saji. Jadi sehinggalah dia akhirnya telah berjaya menambah hati juri dan hakim di peringkat terbesar. Hakikatnya usaha gigih dan kerajinan tunjukkan Azizah adalah satu kejayaan terbesar Cikgu Zaleha. Okey. Azizah. Okey. Apa salah cerita tadi? Faham tak pasal sinopsis cerpen hadiah ni? Faham. Faham. Faham tak? Boleh tak cerita balik dari awal hingga akhir? Boleh tak? Siapa nak cerita? Sinopsis. Dari awal yang Ustazah cerita tadi. Cuba cerita. Tak boleh. Okey. Ustazah pilihlah contoh. Sekejap Alia Zulfika. Engku nak tu kan nak bagi tahu sinopsis dia? Engku? Ya. Engku Amal. Ya. Boleh bagi tahu tak dari awal tu permulaan sinopsis tentang tentang cerpen hadiah. Dia memula dari mana? Apa? Dia mengisahkan sekumpulan apa? Kumpulan murid. Okey, sekumpulan murid. Dia nak bagi sekumpulan murid yang nak bagi hadiah dekat cikgu kesayangan. Hadiah kepada cikgu, permulaan dia. Dan perkembangan dia? Perkembangan dia dia nak bagi hadiah ke cikgu tu, dia dapat tak duit daripada ibu bapa dia? Dapat. Dapat tak. Azizah. Oh tak. tak. Jap. Faham betul-betul sinopsis tau. Cikgu Mai nak cerita. Okey, apa Uma? Siti Mai. Mai Sarah. Cuba cerita. Yang mana faham tu cuba cerita apa yang ingin disampaikan dalam sinopsis tu. Cikgu. Siapa tu? Siapa? Afrina ke? Siapa? Afrina nak cerita cikgu. Afrina, cuba cerita. Siti Mai cikgu, ya Allah. Apa permulaan dia? Cepat. Mengisahkan sinopsis cerita. Afrina ke nak cerita? Anis nak cerita pasal sinopsis ni. Cuba cerita. Boleh. Okey. Cuba cerita apa permulaan dia? Dia kisahkan pasal ada satu kumpulan murid ni tengah borak untuk tengah borak hadiah apa diorang nak bagi kat cikgu, betapa mahalnya, betapa macam mana berhargalah hadiah tu.
Lepas tu bila Aziza dengar tu dia macam rendah diri lah sebab dia tak mampu nak beli hadiah. Lepas tu dia cuba minta duit dekat mak ayah dia tapi mak ayah dia kata tak ada duit. So dia hampa lah. Lepas tu mak dia pun cadangkan untuk cadangkan Aziza untuk buat tudung saji sebagai hadiah kepada Cikgu Zaliha sebab Aziza dari kecil dah dididik untuk buat untuk menganyam tudung saji, raga. Betul. So dia dikira kecekapan dia lah. Dia ada bakat kan? Dia ada bakat. Betul. Lepas tu masa hari guru tu Aziza jumpa Cikgu Zaliha dan beri hadiah tu. Tapi dikejutkan dengan tawaran Cikgu Zaliha untuk masuk pertandingan. Ya. Masuk pertandingan. Pertandingan apa yang nama tadi? Untuk masuk pertandingan lah. Okay. Kraft tangan. Betul. Lepas tu Aziza masuklah sebab mula-mula dia tak berapa nak ni lah sebab dia terlalu merendah diri, dia malu. Tapi Cikgu Zaliha dia prihatin, dia pujuk lagi Aziza. Lama-lama Aziza masuklah. Lepas tu Aziza masuk, Aziza buat tudung saji 20 beradik bersaiz 48 inci. Lepas tu menang hadiah tu. Dan sebab Aziza menang hadiah tu, Cikgu Zaliha pun dianugerahkan sebagai cikgu paling inovatif. Nama dia kan? Cikgu paling inovatif sempena Hari Guru peringkat daerah. Okey, bagus. Maksudnya dah baca ya dari awal sampai akhir? Dah baca. Bagus. Okey, ada lagi ke nak cerita sinopsis? Ada lagi? Ustazah pilih boleh tak? Boleh tak? Jangan malu tau. Jangan malu. Boleh? Ada lagi yang ingin menceritakan pasal sinopsis ni? Ustazah akan pilih. Nak pilih ke Ustazah siapa-siapa ingin? Cepat. Okey, Ustazah pilih lah. Kejap Atikah. No Atikah. Syahinda. No Atikah. Buka suara. Cerita pasal sinopsis. Atikah. Okey, Hanis nak cerita lagi ke? Atikah rosak. Lain cikgu orang lain. Okey, Atikah mic rosak. Kita terus dengan Putri. Tak apa. Atikah tak apa. Putri. Okey, Putri, cuba cerita apa sebenarnya sinopsis yang ingin disampaikan oleh penulis? Putri Nurul Insyirah. Saya. Okey, Putri. Saya tunjuk balik. Apa yang ingin ceritakan oleh sinopsis hadiah ni? Putri. Okey. Ada sekumpulan murid ni diorang berbincang pasal apa yang diorang nak. Apa Putri? Kuat sikit. Ada sekumpulan murid dia nak dia tengah bincang apa yang diorang nak kasih waktu nanti. Lepas tu semua orang nak bagi hadiah-hadiah yang macam yang mahal-mahal kan? Yang mahal. Tapi Aziza ni dia miskin. Dia tak ada duit. Lepas tu dia macam terpecil sebab dia tak tahu nak beli apa dengan sebab kalau dia nak beli pun dia tak ada duit. Lepas tu dia minta mak ayah tak bagi kan sebab dia ada duit kan? Ya. Okey, teruskan. Lepas tu maksudnya Azizah tu mak dia cadang apa? Untuk bagi hadiah kepada Cikgu Zaliha? Cadang bagi
bagi tudung saji kan? bagi tu saji. Okey, bagi tudung saji yang cantik kepada Cikgu Zaleha. Jadi dia pun gembira lah dapat beri hadiah kepada cikgu kesayangan dia. Okey, akhir sekali Azizah tu dia dapat tawaran apa? Putri. Tawaran masuk pertandingan kraftangan peringkat daerah. Okey, bagus. Terima kasih Putri. Okey, semua dah faham dah cerita? Dah faham dah? Semua faham tak cerita ni? Faham. Murid-murid, faham tak? Faham. Okay. Ada lagi ke nak cerita sinopsis? Rasa nak cerita lah, tak sedap lah. Cuba cerita. Ada lagi? Siapa lagi? Haikal. Ais Haikal. Haikal rosak mic. Haikal. Okey, Haikal rosak mic. Okey. Okey, semua dah faham ke pasal sinopsis ni? Dah faham ke? Okey, Ustazah. Okey. Mak Haikal rosak. Okey, Mak Haikal rosak. Jadi, ada lagi ke nak cerita pasal sinopsis ni? Kalau tidak, kita teruskan pada pengajaran seterusnya. Teruskan cikgu. Teruskan. Ustazah akan Ustazah nak bentangkan tadi tema persoalan. Jadi Ustazah nak awak semua berbincanglah dengan kawan-kawan dalam ni, buat dalam massive privacy ni. Cuba bincang, cari satu tema cerpen ni, lepas tu cari 3 persoalan tema. Lepas tu buat dalam ni lebaran kerja. Nampak tak lebaran kerja ni? Awak kalau ada buku tulis, awak boleh tulis dalam buku, bincang dengan kawan-kawan, bincang dalam WhatsApp ke, dalam message Google Classroom ke, apa tema dia, dan 3 persoalan dalam cerpen ni beserta contoh. Faham tak? Faham tak? Tema 1, 3 persoalan. Faham tak? Faham. Okey, bincang dengan kawan-kawan. Saya bagi masa dalam 10 minit. Bincang. Lepas tu, saya akan masukkan ni. Kalau awak semua nak tulis dalam Google Classroom, nak type, saya akan masukkan dalam Google Classroom. Kalau ingin tulis dalam buku, cuba tulis dalam buku, tema dan juga 3 persoalan. Boleh bincang, boleh WhatsApp kawan. Apa persoalan dia, apa tema dia. Bincang bersama-sama kawan-kawan. Ya? Faham tak? Boleh buat tak? Cikgu, Boleh tanya. Tak faham boleh tanya. cikgu, kalau yang dalam buku tu kan, saya nak hantar. Apa? Kalau dalam buku tu, saya nak hantar. Buku mana? Kan kalau buat dalam buku. Okey. Dalam buku tu awak ambil gambar, hantar dalam Google Classroom. Tapi sekarang tulis dulu dalam kertas dulu, lepas tu ambil gambar ataupun lepas ni saya bincang sama-sama awak. Faham tak? Faham. Hantar dalam GC ke cikgu? Ya? Boleh tanya Ustazah tak? Tak faham boleh Hantar tanya dalam Ustazah. buku. Ustazah akan masukkan ni, lebaran kerja ni. Nampak tak lebaran kerja ni? Nampak. Okey, dengan 3 persoalan. Okey, kejap saya masukkan dalam Google Classroom. Kalau tak nak tulis dalam buku, saya masuk dalam Google Classroom. Boleh bincang dengan kawan tau, boleh bincang. Satu tema, 3 persoalan. Dalam cerita, berdasarkan sinopsis yang saya cerita tadi, awak boleh tahu apa sebenarnya. Faham tak? Okey, saya dah letakkan dalam lebaran kerja dalam Google Classroom. Awak boleh, kalau nak type, boleh type dalam tu. Kalau nak tulis dalam buku, boleh tulis dalam buku. Bincang dengan kawan. Faham tak? Faham. Okey, saya bagi masa dalam 10 minit. 1 tema, 3 persoalan.
Yang tiada yang jap ya, saya masukkan. Kalau tulis buku, boleh tulis buku. Boleh bincang tak dengan kawan-kawan? Cuba tengok dalam sinopsis cerpen tu, apa yang ada bermain di fikiran persoalan tu. Dua belas 27 kita bincang tau. 12:27. Okay, ada 2 minit lagi. Lepas ni kita bincang. Tak apa. Lepas ni kita bincang. Semua faham ke? Boleh bincang dalam WhatsApp ya? Okay, tinggal 1 minit lagi. 1 minit lagi. Minit lagi ya, anak murid. Okey, ada 1 minit lagi. Nampak rancak ya perbincangan awak, saya tengok. Rancak ya. Okey, semua dah siap ke? Dah siap ke semua? Belum. Anak murid, dah siap ke? Ke duk bincang lagi tu? Semua dah siap ke? Dah semua dah siap dah? Dah. Okey. Dah. Okey. Nak jawapan ke semua? Semua dah siap? Okey, saya akan tunjukkan jawapan dia. Sekejap, Kejap Ustazah, kejap. Kejap, tak siap lagi. Tak apa, buat. Saya bagi 1 minit lagi.
Cuba tulis dulu. Cuba tulis ni. Ustazah dah tunjuk ni macam mana. Tulis dalam buku tulis. Tulis dalam buku tulis. Okey. Jom kita bincang. Dah. Setakat itu saja ya. Kita bincang. Okey. Apa tema dan cerpen hadiah tu? Murid-murid. Apa tema dia? Cuba bagi tahu seorang. Apa tema dalam cerpen hadiah ni? Cuba bagi tahu. Bagi tahu Af. Okey. Seorang-seorang. Afrina. Kegigihan dan kecekalan murid. Betul. Kegigihan Dan kecekalan murid. Okey, betul. Okey, siapa lagi nak bagi tahu tema dalam ni? Cerpen hadiah. Siapa lagi? Rasa macam nak bagi tahu lah ustazah ni geram. Cepat. Ada lagi yang bagi tahu? Sebelum ustazah tunjuk jawapan. Yang suka tu boleh tak bagi tahu? Okey, dah. Semua dah siap dah? Cepat-cepat, dah nak habis kelas dah ni. Okey, saya tunjuk Okey. Tema dalam cerpen hadiah ni iaitu kegigihan dan kecekalan seorang murid yang akhirnya memperoleh kejayaan. Bukti dia, contoh saya bagi tahu tadi, contoh dia kesungguhan tu Azizah tu setelah menerima tawaran Cikgu Zalha untuk menyertai pertandingan kraftangan peringkat daerah. Seterusnya Azizah telah berjaya layak ke peringkat negeri dan juga memperoleh kejayaan untuk meneruskan ke peringkat kebangsaan. Faham tak tema dia? Okey, seterusnya kita pergi ke persoalan. Persoalan, biar bermain di fikiran-fikiran pelajar. Contoh dah cerita ni. Penghargaan kepada guru yang telah berjasa. Catat tak jawapan ni, betul ke tak dengan awak semua buat tu? Penghargaan kepada guru yang telah berjasa. Misalnya, Azizah rakan-rakan teruja untuk memberikan hadiah kepada guru masing-masing yang telah berjasa sepenuh hari guru. Yang kedua itu peranan guru telah mendidik murid-murid. Guru-guru di sekolah tu contohnya Faridah, Azimah, Firdaus, Salmah, Kamariah, Manisa dan Cikgu Zalha masing-masing ada murid yang menyayangi mereka. Mereka tu memberi didikan dan prihatin tentang keperluan murid sehingga disayangi murid. Dan kemiskinan hidup dalam persoalan dalam cerpen ni iaitu kemiskinan hidup. Keluarga Azizah tu hidup miskin. Contohnya bapanya bekerja sebagai penarik beca, ibunya cacat, membuat kerja-kerja ayaman di rumah. Dan yang keempat iaitu ketulusan Cikgu Zalha. Dia tidak mahu hadiah daripada Azizah sempena hari guru. Dia hanya ingin Azizah berjaya dalam peperiksaan UP, SAT dan menyertai pertandingan kraftangan. Okey, tu jawapan dia. Dah lihat dah semua pelajar-pelajar? Awak semua dah catat kan? Jadi, awak semua dah faham apa yang kita belajar hari ni. Jadi, ada masa, okey. Saya akan tutupkan dengan pengajaran hari ni. Okey, saya tanya, apa sebenarnya kita belajar hari ni? Afrina, apa yang kita belajar hari ni sebenarnya? Cerpen. Kenapa? Persoalan. Lagi tema. Sinopsis. Okey. Yang kita belajar tadi, apa yang Ustazah rumuskan dalam persoalan kita ada apa tadi? Ketulusan seorang guru. Jadi Cikgu Zalha tu tidak mahu hadiah pada Azizah sepenuh hari guru. Dan kita baca tema tentang cerpen ni iaitu kegigihan dan kecekalan seorang murid akhirnya memperoleh kejayaan. Jadi sinopsis dari awal saya dah cerita pasal sinopsis cerpen hadiah yang mengisahkan murid-murid tu dan Azizah rasa terpinggir apabila dia tidak dapat beri hadiah yang mahal. Faham semua? Okey. Setakat ini saja. Azah minta maaf dari awal hingga akhir. Azah harap awak semua duduk dalam nasihat ya. Okay. Semua sihat kan? Okey. Lepas kita akan belajar balik. Dan Ustazah harap awak semua tolong faham betul-betul pasal cerpen hadiah ni. Sebab mungkin akan masuk dalam peperiksaan nanti. Okey. Sekian itu saja. Awak semua boleh left. Okey. Itu saja pada Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Bye Ustazah. Bye.